Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua guru-guru SKI Gombak Utara. Okey, sekarang saya nak tunjukkan satu tutorial ringkas untuk cara-cara menggunakan Google Meet. Okey, so pertama sekali kita buka Google Classroom dan kita pilih kelas yang kita nak ajar tu. Okey, contohnya saya pilih kelas 2 Naim. Okey. Bila kita dah pilih kelas 2 Naim, dia akan keluar ni, Meet Link, Generate Meet Link. Okay, jadi kita tekan Generate Meet Link ni. Bila kita tekan, dan kita tekan yang ni, Generate Meet Link. Okay, dan kita save. Okay, jadi ini adalah link Meet kita lah. Okay, so kita akan masuk Meet kita melalui link ni. Jadi link ni kita boleh gunakan untuk kelas-kelas lain juga. Cuma kalau kita dah setting link ni dekat kelas 2 Naim contohnya, jadi link ni hanya ada dekat kelas 2 Naim lah. Jadi murid-murid boleh akses dekat Google Classroom dorang, ataupun kita boleh buat macam ni. Kita klik link Google Meet tu. Lepas tu dia akan keluar macam ni. So kita akan join. Okay, jadi kat sini kita boleh copy Meet punya link. Okay, kita copy dan kita hantarlah kepada kelas-kelas yang kita nak masuk Google Meet kita. Okay, so bila kita dah settle yang ni, bila murid-murid dah masuk, jadi feature-feature yang cikgu-cikgu kena aware ialah, okay, kita boleh setting kita boleh setting audio. Okay, audio pastikan mikrofon yang kita nak guna tu mesti sama dengan speaker yang kita nak guna. Kalau kita guna mikrofon asing, speaker asing, ia akan menyebabkan echo. Okay, kalau saya tukar, tengok saya tukar, saya gunakan mikrofon HyperX Solocast ni, so dia akan keluar alert macam ni, using different device as your mic and speaker can cause echo. Okay, so dia kata kalau kita gunakan device yang berbeza, mic dengan speaker tu akan sebabkan echo lah. Jadi bila kita cakap dia akan ada echo, bergema. Okay, so pastikan mikrofon dengan speaker kita sama lah. Okay, jadi saya recommend cikgu-cikgu beli headphone yang ada mikrofon tu siap-siap. Jadi senang. Okay, so ini audio, video. Okay, video ni pun cikgu-cikgu boleh setting. Kalau cikgu ada webcam external, cikgu boleh pilih lah. Okay, saya gunakan OBS virtual camera. Okay, nanti kalau ada masa saya tunjukkan lah macam mana nak gunakan OBS virtual camera ni. So send resolution ni, cikgu-cikgu boleh pilih auto ataupun cikgu boleh pilih high definition. Bila kita pilih high definition, orang yang tengok video kita tu, orang yang tengok gambar kita tu, dia akan nampak resolution yang tinggi lah. Sama juga dengan receive. Kalau kita nak tengok muka murid kita dengan lebih jelas, kita pilih high definition ataupun auto lah. Yang ini akan makan banyak internet lah, jadi terpulang kat cikgu nak letak auto ataupun high definition. So yang ni penting juga, host control ni. Okay, jadi host control ni, share their screen ni, cikgu-cikgu boleh padam lah. Kalau kita tak nak murid-murid kita mengganggu kita masa kita tengah present, mana tahu dia kata-kata tangan nak share kan. So cikgu boleh turn off, jadi semua murid tak boleh share screen doang, hanya host saja boleh share screen. Sama juga dengan send chat message ni. Kalau kita tak nak diorang sembang-sembang dalam chat message, kita boleh turn off. Dan kalau kita nak minta diorang respond, kita boleh on balik lah. Okay, sama juga dengan ni, kita boleh on balik. Okay, jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah function present ni. Okay, jadi function present ni dia ada tiga. Yang pertama ialah your entire screen. Bila cikgu pilih your entire screen ni, maksudnya dia akan present seluruh screen cikgu-cikgu. Okay, maksudnya kalau saya tekan apa-apa yang ada dekat screen ni, dia akan nampak. Okay, contohnya saya tekan dan saya buka apa-apalah macam ni, dia akan nampak yang macam ni. Dia akan nampak macam screen laptop cikgu-cikgu. Apa-apa cikgu buka nampak lah. Jadi itu yang pertama. Jadi yang kedua ialah a window. Kalau cikgu nak present PowerPoint, okay, kalau cikgu nak present PowerPoint,
kita buka dulu PowerPoint. Okay, contoh saya buka PowerPoint mesyuarat guru ni. Okay, jadi kita akan tekan dulu, kita akan slideshow dulu. Okay, macam ni. Dan apa yang saya buat, saya akan tekan Alt dan Tab. Okay, Alt dan Tab, dia akan keluar macam ni. So, kita akan pilih Meet balik dan kita tekan a window. Dan kita akan tekan WPS presentation yang kita dah buka tadi, baru kita share. Okay, jadi dia akan share slide cikgu ni sajalah. Jadi kalau saya buka tempat lain, dia tak akan apa? Dia tak akan tunjukkan. Dia lain dengan share screen tu. So, kita teruskan. Jadi tadi ada cikgu yang tanya saya macam mana kita nak conteng-conteng dekat dekat slideshow ni. Jadi cikgu-cikgu boleh pilih dekat sini. Okey, ada nampak ada banyak ni. Cikgu-cikgu boleh pilih pen, ball pen, watercolor brush. Jadi cikgu pilih lah. Kalau macam ball pen ni. Okey, jadi cikgu boleh conteng-conteng. Cikgu nak highlight benda ke, ataupun cikgu nak bulatkan benda, atau cikgu nak tulis-tulis, cikgu boleh gunakan ball pen ni. Dan kalau cikgu nak padam, cikgu boleh tekan eraser ni lah dan tekan dekat tempat yang cikgu conteng tu. Jadi dia akan padam balik. Okay, itu kalau cikgu nak stop sharing, cikgu tekan stop sharing je lah. Okay, jadi yang ni pun sama juga. Kalau cikgu nak keep, cikgu tekan keep. Kalau cikgu nak keluar pada slideshow ni, dia akan tanyalah cikgu nak keep tak apa yang cikgu conteng tu. Kalau cikgu tak nak, cikgu tekan discard lah. Okay, so yang ketiga ialah apa tadi? A tab. Jadi a tab ni ialah tempat yang paling sesuai untuk cikgu present video. Okay, video yang ada suara. Okay, tengok dia tulis best for video and animation. Jadi macam mana nak guna? Mula-mula cikgu kena buka tab YouTube dulu dekat atas ni. Okay, YouTube. Cikgu buka dulu YouTube. Okay, YouTube tab So cikgu pilih lah apa-apa yang cikgu nak. Contohnya lagu Didi and Friends. Lagu Didi. Okay, cikgu tekan. Okay, bila dah macam ni, cikgu pause dulu. Okay, kita pause dulu. Dan kita tekan a tab. Dan kita pilih tab yang kita buka tadi. Okay, ni banyak tab ni. Tapi kita cuma pilih tab yang kita nak tunjuk lagu tadi. Jadi saya pilih tab lagu Didi and Friends. Saya share. Jadi dia akan keluar macam ni. Jadi cikgu besarkan full screen. Dan cikgu play. Apabila cikgu play, dia akan main dalam Google Meet tadi. Okay, dia akan tunjuk kat Google Meet tadilah dengan suara dia sekali macam ni. Okay, so itu function share screen. Jadi kita stop dulu share screen ni. Okay, stop presenting. Jadi kita pergi kepada function dekat tepi ni pula. Okay, function dekat tepi ni meeting detail. Meeting detail ni cikgu-cikgu boleh copy juga link. Kalau cikgu tak sempat nak copy tadi, dia keluar kat tepi ni. Cikgu-cikgu boleh copy dekat sini. Cikgu tekan yang ni dan cikgu tekan copy joining info dan cikgu hantarlah dekat WhatsApp group yang cikgu nak murid-murid join. So yang ni people. Okay, so yang ni chat biasa. So yang ni activity. Okay, activity ni cikgu-cikgu boleh record, tekan dekat sini. Dan juga cikgu-cikgu boleh buat satu whiteboard lah. Kat sini pun cikgu-cikgu boleh setting cikgu punya setting lah. Okay, share screen dengan send chat message ni. Okay, cikgu-cikgu boleh tengok lah. Okay, tak payah tekan dekat sini lah. Tadi saya tunjuk kena tekan kat sini kan. Ni tak payah, cikgu tekan dekat sini je, ada button lah. Okay, jadi itu sajalah perkongsian saya untuk penggunaan Google Meet ni. Jadi lagi satu saya nak tunjuk, cikgu-cikgu bila jadi host, cikgu-cikgu boleh mutekan orang yang cikgu nak mute. Contohnya murid-murid cikgu. Contohnya ini saya punya account juga. Saya masuk dua email. Okay, cikgu-cikgu boleh mute kan. Contohnya ni account saya lagi satu. Saya dah buka mic dah. Okay, ada murid lah. Katakan ada murid buka mic dia terbuka. So cikgu-cikgu boleh mute kan. Cikgu tak payah nak suruh dia mute lah. Cikgu tekan sini.
dan kita akan mutekan dia. Okey, jadi itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Saya harap perkongsian saya ni dapat membantu cikgu-cikgu di SK Rumah Utara untuk melakukan PDPR secara Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.